Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 4. Nama ahli kumpulan adalah saya Nurulizah binti Osman, nombor metrik 282499. Yang kedua, Nurul Najiah binti Samsudin, nombor metrik 2827673. Yang ketiga, Nurul Aminah binti Uthman, nombor metrik 282723. Tajuk tugasan adalah falsafah kemanusiaan COVID-19 dan implikasi terhadap kesihatan dan sosial masyarakat. Yang pertama adalah pengenalan. COVID-19 ataupun dikenali sebagai virus corona 2019 yang pada mulanya dikesan negara China iaitu Wuhan. Pertubuhan Kesihatan Dunia WHO mengisytiharkan bahawa wabak yang berlaku ini adalah satu pandemik yang bermula pada 11 Mac 2020. Negara yang paling teruk mengalami COVID-19 ini adalah negara China, Jepun, Korea, Itali dan Iran. Negara Malaysia juga terdapat kira-kira 197 kes yang telah disahkan positif oleh KKM pada 13 Mac tahun 2020. Jumlah kes di seluruh dunia meningkat sehingga mencecah 128,507 kes. Oleh itu, masyarakat perlulah sedar tentang implikasi terhadap kesihatan mental, psikologi dan sosial masyarakat terhadap bencana yang berlaku ini. Kesan isu COVID-19 terhadap kesihatan masyarakat adalah penularan wabak COVID-19 ini menjadikan masyarakat hidup dalam keadaan ketakutan dan kebimbangan. Individu yang dijangkiti wabak ini tidak mengira usia, jantina serta bangsa, tetapi ianya juga tidak mengira pangkat seseorang individu. Menurut WHO, kesan pandemik ini turut menjejaskan kesihatan mental dalam masa yang berpanjangan. Keresahan masyarakat yang melampau mengenai penularan virus pembunuh ini memberi tamparan yang hebat terhadap psikologi diri. Kebanyakan masyarakat lebih suka mengasingkan diri dan memikirkan isu hidup mereka yang kebanyakan berkaitan dengan isu pengangguran, masalah kewangan serta penjarakan sosial. Kesan isu dari segi sosial masyarakat pula adalah masyarakat akan mengalami perubahan gaya hidup seharian mereka berbanding kehidupan mereka sebelum ini, seperti hilang sumber pendapatan dan pembelanjaan harian yang menjejaskan dalam sektor pekerjaan. Peningkatan skema akan berleluasa, keganasan rumah tangga dan penderaan kanak-kanak akibat stres dan kemurungan kerana terlalu lama berkurung dalam rumah serta gelandangan semakin ramai. Tempat ibadah juga tidak boleh digunakan lagi bagi keagamaan dan juga hubungan sosial hanya berkomunikasi di alam maya sahaja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Najiah binti Samsudin, pemegang nombor kad menteri 282673, akan membentangkan mengenai simptom-simptom individu yang dijangkiti wabak penyakit berbahaya ini, iaitu coronavirus. Seperti kita sedia maklum, sudah hampir 2 tahun dunia digemparkan dengan jangkitan virus corona. Kebanyakan individu yang dijangkiti wabak ini mempunyai simptom-simptom tertentu mengenainya. Antara simptom-simptom tersebut ialah: pertama, demam; kedua, hidung berair; 3. sesak nafas; 4. batuk; 5. sindrom pernafasan akut yang teruk; 6. pneumonia; dan 7. cirit-berit. Selain itu, terdapat juga simptom-simptom lain. Kebanyakan simptom COVID-19 ini berbeza kepada setiap individu yang dijangkiti wabak ini. Namun, walau apapun simptom yang dimiliki oleh seseorang individu, sebagai rakyat Malaysia yang bijak, sudah semestinya kita perlu mengambil langkah berjaga-jaga dari dijangkiti wabak ini. Terdapat pelbagai bekas perkongsian bekas pesakit COVID-19 kepada masyarakat. Antara salah seorang bekas pesakit virus pembunuh tersebut ialah Nur Syadatul Akmal Muhammad Nur, yang merupakan guru besar Pusat Pembelajaran Komuniti Rohiyah di Kulai dan berumur dalam kurang 32 tahun. Menurut beliau, COVID-19 menjadikan badan berasa lemah, pening kepala dan sesak nafas. Walaupun beliau sudah sembuh sepenuhnya dari virus pembunuh ini, kehidupan beliau yang sebelum ini mudah dilaksanakan walaupun padat dengan pelbagai aktiviti harian, namun kini rasakan sukar kerana mudah berasa letih dan kerap sesak nafas apabila melakukan banyak pergerakan. Menurut beliau lagi, walaupun sudah sihat dan bebas sepenuhnya dari virus pembunuh ini, namun rawatan susulan pemeriksaan tetap diambil atas nasihat doktor. Beliau juga turut menyuruh rakyat Malaysia agar tidak memandang enteng terhadap virus berbahaya ini dan sentiasa mengambil langkah berjaga-jaga dalam
Sudah terang lagi bersuluh bahawa penyakit COVID-19 berbahaya dan mencekik sesiapa saja tanpa mengira jantina, umur ataupun pangkat seseorang individu. Itu saja pembentangan saya. Untuk pembentangan seterusnya saya akan serahkan kepada kawan saya lain. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurul Aminah binti Osman, nombor matrik 282723, akan membentangkan mengenai solusi berkaitan dari penularan wabak COVID-19 yang pernah melanda negara suatu ketika dahulu. Merujuk kepada posting yang diberikan, terdapat 3 solusi dan isu utama yang ditengahkan oleh kumpulan kami, iaitu pertama, Perintah Kawalan Pergerakan PKP, 2, penganjuran program imunisasi COVID-19 dan ketiga, saranan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM dalam sentiasa memakai pelitup muka jika berkunjung di tempat awam. Melalui Perintah Kawalan Pergerakan yang telah digariskan oleh Majlis Keselamatan Negara, ia adalah bertujuan bagi membendung penularan wabak COVID-19. Berikutan jumlah kematian akibat COVID-19 meningkat pada kadar yang agak membimbangkan suatu masa dahulu. Walaupun berhadapan dengan pelbagai spekulasi dan tekanan, namun ia merupakan salah satu jalan yang perlu diambil oleh kerajaan bagi memastikan COVID-19 ini tidak terus mencetuskan fenomena yang bakal menggugat kestabilan dan ekonomi negara. Pada awalnya terdapat pelbagai tentangan dari banyak pihak berikutan wujudnya permasalahan kepada peraturan Perintah Kawalan Pergerakan PKP ini. Ramai masyarakat yang terbeban dan kehilangan peluang pekerjaan berkaitan dengan PKP ini. Namun kerajaan telah mengambil langkah proaktif dengan memberi bantuan dan insentif kepada rakyat bagi meninggalkan beban yang ditanggung oleh rakyat Malaysia sepanjang tempoh PKP itu berlangsung. PKP juga telah menjadikan kehidupan seharian rakyat bertukar kepada norma baharu berkaitan dapatnya pelbagai sekatan dan peraturan serta SOP yang wajib dipatuhi oleh semua rakyat Malaysia. Ia merupakan satu norma baharu kepada masyarakat sekeliling. Walaupun terdapat pelbagai kesukaran dan ketidakpuasan hati, namun kerajaan tetap tegas menjalankan Perintah Kawalan Pergerakan suatu masa dahulu bagi mengekang penularan wabak ini kepada peringkat yang lebih serius. Impaknya kadar pesakit yang menghidap penyakit COVID-19 ini dapat dikurangkan. Pada suatu masa dahulu, Malaysia pernah mencapai kepada 0 kes COVID-19. Ini membuktikan bahawa langkah kerajaan menyekat pergerakan rakyat membendung penularan penyakit ini telah berjaya. Kedua, penganjuran program imunisasi COVID-19. Berikutan dari kes COVID-19 ini, kerajaan telah melancarkan aplikasi MySejahtera yang diwajibkan kepada setiap individu bagi memastikan setiap dari rakyat Malaysia divaksin dan layak untuk menerima vaksin. Ini bertujuan bagi memastikan tahap imunisasi rakyat Malaysia berada pada tahap yang terbaik bagi melawan penyakit COVID-19 ini. Walaupun terdapat golongan anti vaksin yang menyuarakan pendapat berkaitan kewajipan menerima vaksin, namun ia tidak memberi impak kepada saranan kerajaan mewajibkan pengambilan vaksin. Majlis Fatwa Negara juga telah menetapkan bahawa vaksin yang diketengahkan oleh kerajaan adalah halal dan ia perlu bagi mengekang penularan COVID-19 ini. Kerjasama baik di antara rakyat Malaysia dan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM melancarkan proses pengambilan imunisasi ini memberikan impak yang positif kepada kadar penurunan penyakit COVID-19 yang secaranya kritikal. Apabila seseorang menerima vaksin, daya tahan seseorang terhadap virus COVID-19 ini adalah lebih kuat. Ia adalah langkah positif kerajaan walaupun berdepan dengan pelbagai isu, kontroversi dan spekulasi negatif. Para anti vaksin yang menyelar tindakan kerajaan mewajibkan pengambilan vaksin kepada setiap lapisan masyarakat. Walaupun berhadapan dengan pelbagai desakan dan bantahan, namun ia bukanlah penghalang kepada kerajaan bagi memastikan setiap dari rakyat Malaysia berjaya memperolehi vaksin. Ketiga, saranan KKM dalam sentiasa memakai pelitup muka jika berkunjung ke kawasan sesak. Langkah yang diambil oleh pihak Kementerian Kesihatan ini adalah bertujuan bagi memastikan setiap dari rakyat Malaysia berdisiplin dalam menghadapi pandemik COVID-19 ini. Ia membantu individu itu sendiri untuk mengelak dari menerima jangkitan COVID-19 secara terus dari pesakit COVID-19. Pemakaian pelitup muka ini diwajibkan di setiap kawasan terbuka mengikut SOP yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Jika terdapat sebarang percanggahan peraturan, iaitu gagal mematuhi garis panduan yang telah ditetapkan,
Seseorang itu bakal dikenakan tindakan maupun dikompam mengikut peraturan yang telah ditetapkan. Masyarakat perlu menitik berat isu pemakaian pelitup muka kerana ia melibatkan nyawa dan kesihatan masing-masing. Kita jaga kita, slogan yang ditegakkan bagi menyarankan setiap dari rakyat Malaysia mengambil berat berikutan kesihatan diri masing-masing. Sebarang bentuk perayaan maupun sambutan hendaklah mengikut SOP yang telah digariskan oleh Majlis Keselamatan Negara bagi memendung penularan wabak ini. Semuanya bermula dengan inisiatif diri sendiri, menjaga kebersihan, mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Sekiranya semua masyarakat berganding bahu dalam menghadapi norma baharu ini, kita akan dapat menjalani kehidupan yang lebih baik walaupun terdapat pelbagai kekangan dan batasan dalam melakukan aktiviti seharian. Natijahnya, COVID-19 merupakan virus pembunuh yang berbahaya, mudah merebak dan tidak boleh dipandang enteng oleh masyarakat sekeliling sama ada di dalam negara ataupun luar negara. Penularan wabak COVID-19 ini yang senang merebak sudah semestinya memberi impak yang negatif, khususnya kepada kesihatan serta sosial masyarakat. Pengenalan kepada norma baharu bukan satu perkara yang mudah untuk diterima oleh semua masyarakat. Pematuhan standard operasi yang ketat turut mengganggu kesihatan mental masyarakat. Selain itu, implikasi COVID-19 bukan sahaja membimbangkan seseorang individu tetapi ia turut membimbangkan banyak pihak seperti masyarakat dan pihak kerajaan. Namun begitu, pujian wajar diberikan kepada kerajaan Malaysia dalam usaha untuk menangani masalah tersebut dari berlanjutan. Walaupun pihak kerajaan Malaysia telah mengambil pelbagai langkah dalam menangani wabak COVID-19, namun tanpa kerjasama antara semua rakyat Malaysia hari ini, hal ini mungkin tidak dapat direalisasikan. Oleh itu, sebagai rakyat Malaysia yang prihatin dan bertanggungjawab, kita haruslah berganding bahu dalam menangani isu tersebut dari berlanjutan.